السلام. على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعيذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. Dari sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, anugerah daripada dia semata-mata masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berada atas muka bumi ini. Alhamdulillah, syukur kita dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah. Dan Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dia, dengan kita lahir sebagai orang Islam, yang mak ayah kita Islam, kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Allah SWT telah mudahkan kita untuk hidup mengikut peraturan Islam, taat perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kehalubaan untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari Islam yang kita dapat ni, supaya benar-benar kita faham perjalanan agama, supaya benar-benar kita hidup beragama, ada akidah yang sahih dengan Allah Ta'ala, sedar kita ada pencipta, ada yang menjadikan kita, yang alam ni adalah semua daripada ciptaan dia. Dengan kita sedar pada dia, mengiktiraf dia, iman dengan dia, mengakui, mengiktiraf, mengimani segala sifat kesempurnaan pada Allah SWT, yang makhluk ni asalnya tak ada, Allah lah yang ada kan dia. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir pada malam ni untuk datang ke masjid berjemaah. Alhamdulillah, dapat pula insya-Allah malam ni kita nak mulakan sebuah kitab yang kita cadang nak baca nanti daripada risalah Zadul Murid, yang lepas, yang kita baru selesaikan pada sesi yang lalu. Kitab ni bernama Manhaj Al-Sunnah, dihimpunkan oleh Tok Ayah D, masyhur dengan nama gelaran macam tu, Haji Abdul Qadir Wangah bin Abdul Latif bin Osman. Dia salah seorang daripada tok guru yang mengajar di Pondok Fatani. Alamat itu Waqaf Budi Sekam di Fatani. Jadi cadang kita baca risalah ni. Jadi untuk mulakan pada malam ni, marilah kita baca Fatihah semua sekali, hadiah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada seluruh muslimin muslimat, khasnya pada pengarang kitab yang kita baca ni. Dan mohon kita pada Allah Ta'ala agar dapat baca daripada awal hingga akhir dengan sempurna. Dan kitab ni berkaitan akidah. Mudah-mudahan dengan kita baca ni dapat kita akidah yang betul, sahih. Dan kalau dah betul, dapat mantapkan akidah kita yang sedia dah betul tu. Mudah-mudahan dengan itu dapat kita hidup sebagai orang beriman yang akidah yang sahih, yang betul atas nama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan mati di atas iman. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muslimin wal muslimat, khususan li ruh Syekh Musannif wa ala haziniyati syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus kita masuk ke kitab yang kita nak bicara, ke surat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat 11 surah Asy-Syura. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil jinni wal insan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji kata dia bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ni Tuhan yang menurunkan ke atas hamba dia, ke atas kita semua ni, akan sebuah kitab bernama Quran. Ini dia mulakan kitab dia dengan bismillah, alhamdulillah. Saya tak syarah panjang itu. Terus apa dia nak sebut. Kemudian selepas dia mulakan dengan bismillah, alhamdulillah, kata dia mintalah, kata dia mudah-mudahan Allah Ta'ala membanyakkan rahmat dan selamat, memberikan rahmat dan kesejahteraan dia ke atas penghulu kita, ketua kita, pemimpin kita, seabtul-abtul makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Siapa dia? Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia ni adalah penghulu sekalian jin dan manusia. Dan juga doa dia selepas dia mulakan dengan bismillah, salawat dan salam atas Rasulullah, dimohonkan juga salawat dan salam tu diberi ke atas sekalian keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaliannya. Nak mengajar kepada kita berakidah yang memang kita baca bismillah awal kitab, alhamdulillah, salawat dan salam, asal memang kehidupan kita sebagai seorang Islam, orang beriman, sentiasa ingat Allah Ta'ala dan memang sentiasa membanyakkan selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara orang yang kita juga mendoakan selawat dan salam dan ada akidah kita dengan mereka adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah keturunan Bani Hashim, Bani Muttalib, yang sekarang ni, sampai sekarang ni begitu ramai ada ahli bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka tu katalah tak pandai dalam bab agama, tapi kalau memang benar mereka ni adalah daripada orang yang ada hubungan kait dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab kita sebagai orang Islam memuliakan orang yang ada DNA Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita memberi kehormatan dan ada akidah kita kepada para sahabat, kerana para sahabat adalah generasi gemilang yang dapat pujian daripada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala puji mereka dengan gelaran radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan disunatkan kepada kita untuk mendoakan dengan radhiyallahu anhum wa radu anhu di mana saja kita mendengar nama-nama para sahabat. Baik, amma ba'du. Adapun selepas pada itu, maka kata dia, berkatalah hamba ni pengarang kitab kita ni lah. Ini pendahuluan kitab dia. Kata dia adalah pada tahun Hijrah 1404. Tak lama lah. Kita lah ni 1404, nama tahun melupa dah. 1444, 1445, dekat dengan 40 tahun lah kan? 41 tahun lah, dekat 45 tahun apa? 1442, Allah SWT 1442, betul lah, dekat 40 tahun, tak 40 tahun lagi. Kata dia 40 tahun dulu bertalu-talu datang. Jadi kitab kita ni pengarang dia pun baru lagi lah meninggalnya. Bertalu-talu datang soalan daripada saudara-saudaraku yang kasih kepada agama. Datang soalan ni yang bersabit, yang berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa.
Terjemahnya, kalau ambil terjemah tu, Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu atas arash istiwa ia, tertinggi ia, kalau ikut terjemah tu ni. Rupa soalannya ialah, apakah murad? Murad tu bahasa Arab, maksudnya apakah yang dikendaki dan tujuan daripada ayat Quran ni. Nah, ayat ni sedia maklum, maksudnya kalau kita biasa main masjid, main surau, kita biasa belajar bab agama ni, ayat Ar-Rahman alal arsy istawa ni adalah ayat yang sampailah ni lah duk kelahi. Ada fahaman yang dipanggil fahaman Wahabi yang tak secocok dengan fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah, yang bila sebut Ahli Sunnah wal Jamaah, baik jalan salaf ataupun khalafnya, ada pahaman Wahabi yang dia mendakwa dia salafi yang tak tepat dengan perjalanan salaf dan khalaf. Nombor satu, dia nak, ada orang datang main tanya Tok Guru ni berkenaan dengan ayat Ar-Rahman alal arsy istawa ni, apa makna dia, apakah yang dikenaki dengan Ar-Rahman alal arsy istawa ni. Begitu juga tujuan daripada ayat ni nak buat apa. Maka kata pengarang ni, hamba pun takrirlah dan surahlah sedikit takrir yang Allah Ta'ala beri kepada hamba. Istilah takrir ni bahasa kita mudah, catat, buat coretan, buat nota ringkas, yang tu kot bahasanya. Dan surahlah, maksudnya tulislah sedikit-sedikit cotetan, catatan, coretan, yang kata dia coretan catatan dia tulis ni yang Allah Ta'ala beri kepada dia dengan wasitah, dengan perantaraan melihat dan faham ibarat-ibarat, maksudnya kata-kata yang ditulis oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah dengan secara dhaif hamba ni. Ini tawaduk dia lah mengarang kitab ni. Maka kata dia, dengan apa yang telah dia telik, dia tengok, dengan apa dia buat nota, coretan, catatan, maka mereka itu pun terima dan nampak pada mata-mata hati masing-masing, tetapi dengan panjang lebar dan ibarat-ibarat ulama itu. Jadi kalau dengan apa yang dalam kitab yang telah dikarang oleh ulama, ada yang panjang lebar dan ada bahasa-bahasa yang dikarang oleh para ulama tu yang tak mampu ditelan oleh orang awam. Mereka itu, kata pengarang ni, tidak mendapat, maksudnya dia tak boleh nak idrak, tak boleh nak faham, tak boleh nak reti perkataan-perkataan karangan-karangan ulama yang besar-besar tu yang tulis panjang lebar berkenaan ayat Quran Ar-Rahman al-arsy istawa ni. Pasal apa? Kerana maklumlah mereka itu orang-orang yang duk tanya, dan kebanyakan kita pun dalam masyarakat adalah daripada jumlah orang yang awam. Istilah orang awam ni orang yang memang tak mengaji, khas untuk memahami dan mendalami ilmu agama. Termasuk orang awam ni, kalau saya kata saya pun orang awam ni. Tuan-tuan tak tahulah, kot dah jadi ulama-ulama besar, dah jadi mujtahid. Saya pun saya kata saya orang awam ni. Jadi kebanyakan kita ni orang awam, ataupun kata dia orang mubtadi. Mubtadi ni bahasa Arab, kalau bahasa Inggerisnya orang yang beginners dalam bab nak mengaji. Kita ni bukan orang profesional. Fatihah pun baca kelang kabut lagi, tolak jadi imam, silap-silap tak main masjid dah. Lepas tu sikitlah kita sebutkan, kan kita ni mubtadi semua. Oleh itu, kata dia, hamba pengarang ni tulislah dengan pendapatan hamba daripada ibarat ulama, daripada perkataan-perkataan ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dengan qadar yang munasabah dengan kawan-kawan kita yang mubtadi, yang baru duk ngaji ni. Tambah pula kitab kita pegang ni Jawi. Ada orang kitab Jawi pun tak berani pegang. Siap tanya lagi, kitab Rumi tak ada ke? Apa maksudnya tu? Memang mubtadi gila punya lah. Mubtadi gila apa maksudnya ni? Memang tak kerti apalah tuan-tuan. Orang Islam ni kalau tak kerti Jawi ni memang tak ada apa. Bahasa mudah gitu kan.
Bila tak reti jawi ni maksudnya memang tak reti baca Quran lah. Minta maaf lah kalau saya sebut gitu kan. Tapi rasanya gitulah kata-kata itu. Orang boleh baca Quran ni biasanya jawi dia boleh baca. Walaupun mengangkat-mengangkat boleh baca. Kalau tak boleh baca jawi ni confident memang tak boleh baca Quran. Jadi kalau Quran pun tak boleh baca, nak kata apalah kat kita ni. Sejauh manalah Islam kita. Tambah datang mai ayat Quran Ar-Rahman ala arsyistawa. Orang yang bahas bab-bab macam ni sepatutnya dia ayat mutasyabihat. Kita jumpa nanti istilah semua. Tak sepatutnya kalau orang awam ni untuk bahas perkara macam ni. Pasal apa? Dia ada benda yang orang awam tak boleh nak hadam. Bila tak boleh nak hadam, sepatutnya tak payah bawa isu ni dan diketengahkan dia dalam masyarakat. Pasal apa? Apa orang yang faham. Kalau ada yang nak cuba faham pun ramai tergelincir, ramai masuk gaung, ramai masuk parit. Disebabkan bukan ahli untuk memahamkan ayat Quran Ar-Rahman alal arsyistawa. Sepatutnya lagi aula untuk ajar dia ayat-ayat yang muhkam, hukum hakam yang berkaitan berakidah yang ni jitu pasti tanpa ragu. Yang macam mana kita belajar dalam risalah yang lepas, kita dah selesaikan kat sini alhamdulillah. Macam ringkasan saya buat Zadul Murid tu, nak faham makna la ilaha illallah, la mustaghni an kulli ma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Nak faham ilah ni apa, la ilaha illallah, nafi isbat macam mana, apa nak dinafi, apa nak diisbat. Bila kata Allah ni dia ilah ni, apa ciri ilah yang kata dia tak hajat pada suatu makhluk, semua mesti berhajat pada dia. Inilah sepatutnya ilmu yang diketengahkan dan diajar dalam masyarakat supaya faham benar-benar matang sungguh maksud la ilaha illallah, supaya dapat iman yang jitu, yakin, tepat, tasdik, bahkan hadir di hati sentiasa, jadi orang yang betul-betul mukmin, iman sempurna, dan sampai boleh jadi zakirin, orang yang syahidin, orang yang siddiqin, orang yang betul-betul mengiyakan, mengimani, membenarkan, mentauhidkan Allah Ta'ala. Boleh sentiasa ingat Allah Ta'ala, faham apa maksud la ilaha illallah. Sepatutnya itulah sepatutnya yang didahulukan. Yang tu pun tak berapa orang dah nak boleh ngajar dia. Tiba-tiba dalam keadaan tak faham hak tu, nak dihidangkan Ar-Rahman alal arsyistawa. Kan masalah. Macam mana pun nak kena cerita juga, pasal ramai sangat orang duk bahas. Kalau kita tak bagi penjelasan dan panduan macam mana nak faham ayat Quran ni, jadi masalah pula nanti. Walaupun memang ada ilmu pengetahuan dalam bab asas sangat, dalam bab akidah la ilaha illallah pun belum dipahami betul-betul. Tapi bila tak beri tunjuk ajar dalam bab pahaman Ar-Rahman alal arsyistawa ni, macam mana nak selesaikan dia, takut-takut ramai yang tergelincir, masuk gaung, masuk parit. Satu perkara yang kita sangat risau, satu, dia kata ramai yang kawan dia pula mubtadi, yang daripada penelitian dia tulislah, kata dia, kitab yang dia tengok daripada kitab ulama ahli sunnah wal jamaah ni, munasabah dengan kawan-kawan dia yang baru duk mula mengaji ni, buat satu anak tangga bagi pengetahuan yang tinggi. Pasal ada pengetahuan tinggi yang kita kena capai aras tu, level tu, baru nak boleh faham Ar-Rahman alal arsyistawa. Tapi yang ditulis ni sekadar anak tangga untuk boleh jadikan tapak, untuk boleh naik ke atas. Ni pun tawaduk garang, nisbah apa yang ditulis dengan apa yang sepatutnya kita tak faham nanti. InsyaAllah mudah-mudahan kita faham nanti kitab apa yang ditulis ni, memang kita boleh jadikan sebagai satu anak tangga untuk jadi satu kaedah dan panduan macam mana nak faham bab ketuhanan ni. Kalau ada apa-apa kesamaran khasnya tadi sebut ni mengenai Ar-Rahman alal arsyistawa, begitu juga ayat-ayat lain yang sama level dengan dia, dengan istilahnya dipanggil mutasyabihat, ada dah tapak, ada dah asas, ada dah foundation, ada dah usul yang kita boleh faham dan pegang supaya tak tergelincir kita daripada jalan sebenar.
Pasal bab ni memang zaman lah ni tak tahulah kenapa, mungkin pasal dah hujung sangat daripada zaman Nabi kita Muhammad SAW, dah dekat dah zaman Dajjal. Macam-macam huru-hara kita tengok masyarakat kita ada sekalian. Dengan sebab tu nak menunjukkan suasana masyarakat Islam kita ni walaupun ramai, tapi dalam ramai-ramai tu kalau disemak, diteliti betul-betul, berapa di kalangan kita ni yang betul-betul boleh lepas fardu ain khasnya dalam bab akidah, boleh bilang dengan jari. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita semua, dibagikan kita dapat akidah yang sahih dan terpelihara daripada akidah-akidah yang batil ni. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi dia tulis ini sebagai tangga bagi pengetahuan yang tinggi dan sebagai buat lunas dan humbi bagi jawapan dan keterangan daripada saudara-saudaraku yang tinggi pengajiannya. Ini pun sekali lagi tawaduk dia. Dia tulis ni, dia kata untuk buat lunas. Ni kecek cara bertani lah. Buat lunas, tak faham lunas tu tengok depan tu lah, dan jadi humbi. Humbi ni, humbi lah, jadi teras, jadi tapak, jadi tangga, masuk serti lah tu, bagi jawapan dan keterangan, untuk memberikan jawapan dan keterangan kepada saudara-saudaraku yang tinggi pengajiannya. Dia kata kawan-kawan dia lain tinggi pengajian, dia tulis ni untuk jadi anak tangga je, bukan nak tunjukkan jalan profesional, tidak, sebagai budak-budak je. Ni tawaduk dia lagi, untuk menyekat i'tiqad karut. Okey, itu fungsi dia. Jadi saya tujuan baca kitab ni pun atas maksud inilah. Ada fahaman kita yang dah diajar oleh tutup guru kita yang lepas, yang jelas fahaman la ilaha illallah atas nama ahli sunnah wal jamaah, mentanzihkan Allah Ta'ala daripada perkara yang tak sepatutnya. Antaranya memahamkan Allah Ta'ala bertempat, Allah Ta'ala duduk, Allah Ta'ala berada di arash. Tu fahaman tu, antara istilah dia sebut ni. Dia tulis kitab ni untuk menyekat i'tiqad karut. Jadi pahaman-pahaman yang banyak kita duk dengar, pahaman yang menghuraikan Ar-Rahman alal arsy istawa ni, banyak pahaman-pahaman i'tiqad karut yang terkena atau yang akan terkena ke atas awam muslimin dan muslimat. Yang tak kena mungkin nanti akan kena, dan jangan tak tahu ramai yang dah terkena. Dan ada orang dia dah terkena ajaran karut ni, kita dah cerita macam-macam cerita pun dia tak mau buang ajaran karut tu. Bahkan pada mereka i'tiqadkan Allah ada di langit, Allah di atas, Allah atas arash. Makan adami lah, macam-macam pahaman mereka itu. Ada pula lah ni pahaman ni version baru pula, Allah bukan atas, Allah ni atas pada atas langit. Satu masa dulu dia kata Allah di langit, sebelum tu ada yang pula kata Allah di atas, atas je, lepas tu atas langit, lepas tu atas arash, lepas tu atas pada atas arash lagi. Lepas tu ada pula istilah Allah di arash ni bukan tempat, tapi dia satu makan adami. Ada pula teori-teori macam tu. Orang-orang bukan faham tu kan, dia dengar je pula tu. Orang yang menceritakan ni kadang-kadang public figures, ahli agama, tok mufti, menteri agama. Tu. Tambah pula ada Ustaz Mi Maggie pula cerita. Ustaz Mi Maggie Mi lah. Apa? Ustaz-ustaz yang apa? Ustaz yang selebriti tu, yang program-program selebriti dalam TV tu lah. Imam muda, pencetus ummah PU lagi, dai, tanyalah ustazah. Ngapa ni? Lah ni kita sendiri dapat tengok tuan, ada orang-orang yang bertitle macam ni bermasalah. Bahkan mencemarkan golongan-golongan kita yang duk mengaji agama. Rogol orang. Waktu bini ada duk mengandung, bawa orang pergi umrah, waktu cerai bini tengah duk hamil. Tak gila tu. Dapat gelaran pencetus ummah, imam muda, dai, tanyalah ustaz, apa lagi? Tambah pula mufti, menteri, pegawai-pegawai agama. Wasak kita kan.
Itu rancangan macam tu pula. Orang yang ngundi, yang melayakkan mereka untuk dapat selebriti itu pula siapa? Orang ramai undi Facebook. Betul kan macam tu kan? Yang undi dia melayakkan mereka untuk menang tu bukan untuk guru alim ulama. Orang ramai yang sama-sama bodoh macam dema, cuma tengok siapa persembahan terbaik, yang apa, versatile macam tu kan. Orang tu diangkat untuk dijulang dan dijulat macam tu kot bahasanya, untuk menunjukkan inilah orang hebat, kata-kata mereka dipakai. Lepas tu bawa tai pula, macam seekor kerbau bawa lumpur, habis semua terpalit. Rosak kan agama kita. Satu sepatutnya program macam tu, saya memang sokong lah, ada beberapa orang ustaz ni pun duk bersuara tu, sepatutnya rancangan selebriti itu diberhentikan. Itu bukan cara berdakwah sebenarnya. Dia lebih pada lakonan. Memang berlakon ni tuan-tuan. Saya ada sahabat-sahabat saya yang ada mengajar sini pun kan. Ustaz Zulkarnain tu, PU lah tu. Tapi yang tu PU, betul PU lah. Masa saya mengaji kan, daripada kecil duduk pondok, saya kenal lah dia, dia pun kenal saya kan. Kenal sangat kan. Dia memang orang kreatif. Tu memang mengaji. Kalau macam dia saya tak heran lah. Meniaga pun boleh, roti canai boleh buat, martabak boleh buat, nasi apa, nasi mandi boleh buat, ayam apa, kambing apa tu, sereng, saya nak sebut tak pandai. Mengajar pun boleh, mengaji boleh, boleh semua. Tu memang boleh tu. Suara pun sedap. Kalau yang macam tu tak heran lah. Tapi ada yang Megi ni, Megi ni pula bawa masalah pula dalam masyarakat. Sikit lah kita kesana sikit. Yang tu yang Ustaz Megi. Ada juga yang memang duduk dalam keadaan mengaji, belajar kat luar negeri, balik duk cerita ayat tu, seolah-olah itulah teras agama yang nak diajar. Awal-awal masuk masjid mengajar Allah Ta'ala, Masya Allah, na'udzubillah. Sedangkan nak faham Allah ada pun tak faham. Nak rasa keberadaan Allah, Allah memang ada, Allah wajib ada, aku ni Allah bagi ada, yang tu pun tak hidup-hidup dalam hati lagi. Tiba-tiba duk ajar Allah Ta'ala. Yang ajar pula ustaz. Pula tu banyak media-media pula yang menyokong pula pahaman-pahaman ni. Dan media tu pula atas detectnya lah masalah. Dan pula tu bersepah-sepah. Jaga sikit lah. Jadi kata dia ada akidah yang karut, yang terkena ataupun yang bakal kena atas awam muslimin dan muslimat. Tuan-tuan kalau masuk je Facebook ke apa, kalau ada bab-bab tu, tuan-tuan cuba tengok apa komen-komen netizen dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke, berkenaan Ar-Rahman Alal Arsy Istawa ni. Kalau tuan-tuan faham betul-betul akidah ni, tuan-tuan akan risau gila ni. Tuan-tuan akan tengok betapa risaunya yang kita kena risau. Maksudnya orang Islam dah ni dah teruk dah fahaman tentang agama tu. Memang betul. Tak jadi try lah masuk grup-grup mana-mana yang ada itu, bersatu menentang ke Wahabi, tuan-tuan buruk lah masuk lah mana-mana grup tu kan. Nak tengok, supaya nak tengok, bukan apa yang saya sebut ni bukan saja sebut je tak, tuan-tuan pergi masuk tengok apa yang berlaku, tak payah komen tau, pergi tengok. Kita akan tengok berapa dah lingkupnya akidah orang Islam kita. Tuan-tuan, bukan sikit saya nak sebut, lingkup dah punah. Bab Isra' Mi'raj pun punah, macam-macam Allah. Tu tak cerita geng-geng makrifat apa tadi yang tak mau sembahyang, tu banyak ceritanya. Jadi fokus saya nak ambil baca kitab ni, nak bicara sinilah pasal bab ni. Dia punya masalah bukan orang tak mau mengaji, orang nak mengaji tapi tersalah pilih jalan, tersalah pilih guru, tersalah pilih kaedah dan panduan. Yang tu yang masalahnya. Kalau golongan yang memang tak mau tu hai lah. Yang tu doalah banyak-banyak, hadanallah ila siratal mustaqim. Yang ni pun minta juga hadanallah ila siratal mustaqim, tapi kena buat sesuatu sebab macam mana nak boleh mengembalikan balik mereka pada akidah sebenar. Dia kata takut terkena ni, dengan tu dia berdoa na'udzubillahi min zalika. Kata dia kita minta lindung semua dengan Allah Ta'ala ni daripada terkena ataupun dah kena ajaran-ajaran etikot yang karut ni. Harap-harapnya Allah Ta'ala
beri berkat risalah ini, amin ya rabbal alamin, dan meratakan manfaatnya. Istilah beri berkat dengan mana walaupun dia tulis kecil, pendek, tapi manfaat dia besar, itu masuk berkat. Istilah berkat ni dalam syariat, benda yang sikit tapi manfaat dia banyak. Nasi bungkus RM1, makan 4 beranak, kenyang semua, berkat. Berbanding dengan setiap seorang makan 2 bungkus tapi duk lapar lagi. Itu tak berkat. Pasal apa? Pasal makan banyak tapi tak cukup-cukup. Berkat ni sikit tapi mencukupi. Jadi kitab kita ni walaupun nipis, kecil, tulisan pun besar-besar, mudah-mudahan dapat berkat, amin ya rabbal alamin, dan dapat hasil manfaat dia kepada sekalian anak cucuku. Kemudian alif lam kha tu istilah dia ringkasan daripada bahasa Arab, iqra ila akhirih. Alif lam kha tu ila apa tu? Iqra ila akhirih. Sebutlah sampai ke akhirnya. Apa dia? Anak, cucu, cicit, pion, perat, prot, pren, apa belakang tu lah. Saya tak kerti dah bahasa Melayu. Saya tahu dekat cicit aja. Anak, cucu, cicit, atan dan ke bawah. Seterusnya. Selagi ada anak cucu kita, mudah-mudahan kitab sumber macam ni akan dapat berkat dan manfaatnya. Dan kata dia, kepada saudara-saudaraku yang menanya, mudahan dapat manfaat juga. Begitu juga lain-lainnya yang orang tak bertanya, tapi orang yang ada masalah misalnya dengan kitab dia ni, yang kita ambil jalan untuk baca dan bagi penjelasan, insya-Allah jadi sebab untuk boleh tinggalkan jalan karut, dapat faham akidah sahih, boleh hidup sebagai orang beriman dengan akidah yang betul, tepat macam mana sepatutnya kita berpegang. Ya Allah Ta'ala ni istighna an kulli ma siwahu, dia tak hajat daripada apa pun. Jadi dia buat arash bukan untuk dia duduk di arash. Subhanallah. Kalau kita dapat faham dengan pahaman betul, alhamdulillah iman kita sahih, jauh daripada pahaman-pahaman karut ni. Amin ya rabbal alamin. Selesai, itu mukadimah dia. Pertama sekali bab yang dia nak bicara ni, dia nak buat atas tajuk ayat-ayat Quran terbagi pada 2 bahagi. Hadirin sekalian, bab ni adalah bab dasar yang dia nak bicara sebelum berbicara khas pada ayat Quran Ar-Rahman alal arsy istawa. Pasal pahaman pembahagian ayat Quran pada 2 bahagian ni, yang ni pun kalau pahaman-pahaman sesat ni, awal-awal dia dah sesat dah. Satulah antara sebab kenapa dia duk berpahaman dengan pahaman sesat tu, yang kata Allah duduk di arash, Allah bersila. Dia faham sesat tu pasal apa? Pasal awal-awal dah tak betul. Dia kata ayat Quran ni hanya ada sejenis. Khasnya atas bicara ni tak mana? Saya sebut awal rasanya 2 pembahagian ayat Quran tu adalah ada istilah dalam Quran ni dipanggil ayat muhkam mutasyabih. Kadang-kadang disebut muhkaman mutasyabihat. 2 jenis. Ada orang yang memang awal-awal dah jadi sesat dah. Apa dia? Dia kata ayat Quran ni semua muhkam. Habis tu yang jadi sesat tu. Jadi Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah Taala atas arash istiwa ia. Yang tu yang tempat nak bicara tu, istiwa ia. Dan dia fahamkan istiwa tu dengan mana duduk, dengan mana berada. Dia kata Allah Ta'ala yang kata Allah duduk dan berada. Situ masalah dia. Allah Ta'ala yang kata. Jadi takkan kita pandai-pandai nak ubah Quran. Ayat ni Allah yang kata. Siap. Situlah lingkup dia. Pasal dia faham ayat tu ayat muhkamat. Dan dia berpegang dengan zahir terjemah translation daripada Arabic ke dalam bahasa Melayu, sedangkan terjemah tu pun sebenarnya bukan terjemah yang dimaksudkan dengan istawa. Itu dia fi'il istawa, yastawi, istiwa. Istiwa tu ataupun fi'il madhi dia istawa alal arsh, bukan maksudnya berada ataupun duduk. Dia terjemahkan dengan makna berada, duduk. Kalau bahasa lama dia guna
bersemayam tu. Memang lama dah kita dengar tu. Maksud dia macam mana yang sepatutnya dipahamkan. Ada yang awal-awal dah masuk parit dah. Dah masuk parit, dah jatuh gaung lah. Awal-awal lagi. Belah tu dia kata yang ni ayat muhkam. Bahkan ada yang statement dia keluar, kata dia Allah atas arash, full stop. Bukan sikit orang tu kan cakap macam tu. Allah atas arash, full stop. Sepatutnya macam mana? Allah atas arash, question mark. Dia kata Allah atas arash, bukan question mark. Allah atas arash, full stop. Kita Allah atas arash, question mark. Can you understand me? Jadi antara sebab pertama tu pasal dia tak faham antara pembahagian dua ni. Baik. Kata pengarang ni, ai anak-anakku dan cucu cicitku. Ejaan dia pun cucu cicitku. Ni bahasa petani ejaan dia gitu. Kita cucu cicit, dia cucu cicitku. Saja saya bunyi bahasa gitu sikitlah. Dan sekalian saudara-saudaraku. Digunakan saudara siapa? Kita ni memang saudara. Selagi agama kita agama yang sahih Islam, selagi kita mengucap kalimah syahadah, kita adalah bersaudara. Baik. Dan sekalian saudara-saudaraku yang melihat risalah ini, kata dia, adalah Allah Ta'ala menurunkan di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah sebuah kitab atas namanya yang bernama Al-Quranul Karim, berisi 30 juzuk, maka terbagi ia kepada dua bahagian. Pertamanya dipanggil ayat-ayat yang muhkamat. Muhkamat, muhkam, same meaning. Cuma muhkam tu singular, muhkamat plural. Boleh faham kot bahasa Inggeris tu lah kan. Begitu juga satu lagi bahagian yang kedua adalah dipanggil ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat tu plural, singular dia mutasyabih. Mutasyabih, kalau mufrad gunakan singular, muhkam, mutasyabih. Kalau guna plural, muhkamat, mutasyabihat. Jadi mesti kena faham ada pembahagian dua ni. Sekali lalu kalau saya sebut dengan bahasa lain, apa dia muhkamat, apa dia mutasyabihat ni. Dengan istilah lain dalam ilmu Arab ni khasnya, ayat muhkam itu bahasa lain dinamakan dengan nama ayat ataupun kalam hakiki. Ayat mutasyabih itu bahasa lain dia panggil kalam majazi. Itu istilah ni. Apa dia kalam hakiki, apa dia kalam majazi? Itulah dia muhkam mutasyabih. Dia nak sebut pembahagian, dia nak dalil pun ayat Quran. Memang banyak sikit Quran saya kita baca. Saya nak bagi penjelasan sekali lalu dulu. Yang kata pembahagian ayat Quran ada dua macam ni. Ada muhkam, mutasyabih, bahasa lain ni ada hakiki, majazi. Hakiki ni apa? Hakiki ni adalah ayat-ayat, perkataan-perkataan yang ada dalam Quran yang lafaz dia dipakai dengan makna asli. Apa makna asli dia, itulah makna yang dimaksudkan. Yang tu dipanggil kalam hakiki. Majazi ni apa? Majazi ni adalah ayat-ayat ataupun kalimah-kalimah dalam Quran yang dia ada makna asli dia, tapi makna asli itu tak dipakai kerana itu bukan maksud, bahkan dia ada maksud yang lain keluar daripada makna asli. Itu dia panggil majazi ataupun mutasyabihat ataupun mutasyabih. Saya sebut tadi mutasyabihat apa dan muhkamat ni, singular dan plural dia. Sekali lagi saya ulang, mutasyabih. Apa dia mutasyabih ataupun majazi ni? Majazi ini adalah kalimah ataupun ayat dalam Quran, bahkan bukan saja dalam Quran, dalam bahasa Arab, bahkan bahasa Melayu, bahkan bahasa Inggeris pun ada sebenarnya. Kedua pembahagian ni yang nama hakiki dan majazi. Cuma lain bahasa, lain istilah, lain ilmu, lain istilahnya.
Kalam majazi ini dia perkataan yang memang ada terjemah dia, tapi terjemahan itu bukan maksud yang dikehendaki. Dia ada maksud yang perlu dipaham mengikut kaedah-kaedah bahasa. Kalau hanya dipaham makna mentah-mentah, kita akan gagal memahamkan maksud dia. Yang tu dipanggil kalam majazi, atau istilah disebut dalam istilah Quran, ilmu usul tafsir ini dipanggil ayat mutasyabih. Kalau ayat hakiki, memang makna asal itu dipakai, dia tak ada makna lain, memang itulah maksud yang dipakai. Ini dipindasi sekali lalu. Sebelum tengok pembahagian tu, saya nak sebut sedikit penjelasan dengan cara mudah je untuk memahamkan apa yang dipanggil majazi dan hakiki tu. Kita ambil benda sampel dia, tuan-tuan. Kalau saya kata keras, faham keras kan? Apa makna keras? Solid, benda pepejal, bukan cair. Okay? Itu maksud asal keras. Itu makna asal keras. Kalau saya kata minuman keras itu haram, tuan-tuan jawab kata saya nak, hakiki ke majazi? Minuman keras. Jadi kita nak tengok yang mana yang kata hakiki majazi ni. Dia bukan sentences, word dia keras tu. Kalau minuman keras tu haram, keras tu dengan mana solid, dengan mana pepejal, maksudnya haram minum, makan ais. Ais tu gigit haram. Pasal apa? Pasal dia minuman keras. Keras, pepejal, ais. Pepejal lah, keras. Boleh? Siapa fahamnya tu okey ke bodoh? Bodoh, pandai. Alhamdulillah. Cukup tu. Yang tu kalau ikut cukup dah. Kita nak faham satu kitab ni. Tak faham juga lagi, memang kena sekeh. Saya nak sebut gitu tak apa tuan. Wahabi masalah di situ lah. Yang tu salah dia bukan salah sikit-sikit kan. Kita bagi penjelasan, pengarang bagi kan ni. Ini nipis ni. Ni ketera mubtadi ni. Dia akan bagi disiplin satu. Saya cerita mukadimah pun tuan-tuan dah faham lah. Tapi ada orang kau ceritalah satu kitab sekalipun, bawa lah 3-4 lori sekalipun, tak ada dia ambil endahnya. Kata dia Allah atas aras, full stop, tak mau dengar lah lain. Kalau itu esok apa, dia pergi dekat kedai dia order, kita kenal lah dia tu, apa dia minta apa? Teh keras satu. Teh keras. Tuan-tuan kena standby, ada teh yang dalam peti ais yang keras, ais tu bagi kat dia seketui gelebuk bagi. Kenapa ni? Inilah teh keras. Dia tengok itu, kita pun kata kan kamu yang Wahbi kan? Itu ya awal-awal dah bubuk. Kenapa? Apa kena-kena? Dia mesti tak fahamnya. Kalau orang faham cerdik. Oh ya, betul juga. Macam mana dia boleh faham macam tu? Kenapa? Tu. Orang cerdik kena lah. Ada orang tak faham-faham macam tu walaupun di sini. Nah, orang macam ni memang dia faham, bukan faham sindiran. Pasal dia tak faham hakiki dan majazi. Masa saya tak panjang tak apa tu, cuma atas saya sebut tu saya nak habiskan juga. Kalau kata minuman keras, maksud dia arak. Kalau teh keras, bukan maksudnya beku. Teh keras maksudnya teh pekat. Teh kau, cuma kau tu kau teh ke kau susu, kan? Itu satu hal. Saya buka kedai pula, saya urai tu. Saya bukan buka kedai makan, saya nak cerita istilah keras tu. Saya cukup saya sebut tu untuk mudah faham sekali lalu apa yang dipanggil kalam hakiki, kalam majazi. Jadi keras tu dengan mana memabukkan, itulah majazi. Satu baru jelas jadi minuman keras tu haram. Boleh kan? Allahumma salli wa sallim. Jadi ayat Quran ada terbahagi pada dua, muhkamat, mutasyabihat namanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yang ni dalil dia nak menunjukkan pembahagian ni Allah SWT sendiri yang menceritakan pembahagian muhkamat dan mutasyabihat ni. Satu kita pelik, ada orang yang dia tak faham bab ni.
Kalau yang memang awal-awal dia kata ayat Quran ni semua muhkam, out. Memang dah awal-awal lah. Jadi berhati-hatilah dengan pahaman-pahaman yang sesat ni. Kalau ada yang dia memang faham muhkamat dan mutasyabihat, tapi dia kata ayat Ar-Rahman alal arsy istawa tu, yang tu dia kata ayat muhkam. Nanti ada bahas. Kenapa yang tu tak dipanggil muhkam, dan apa dia ayat yang menyebabkan yang ayat Ar-Rahman alal arsy istawa tu dia bukan ayat muhkam, bahkan dia jadi ayat mutasyabih. Kenapa? Mengapa? Nantilah baru baca. Kalau rajin pergi telaah sendiri. Tapi takut telaah tak faham kan. Kalau boleh faham hujung, alhamdulillah. Baik, firman Allah Taala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشا منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Ayat 7 surah Ali Imran. Artinya, terjemah sekali lalu dan cuba kita ambil faham. Ada beberapa hukum hakam yang nak ambil kat situ. Saya nak baca sekali lalu dulu. Artinya, dialah Tuhan, Allah ni dialah Tuhan yang menurun ia atas engkau akan sebuah kitab, setengah daripadanya beberapa ayat yang terang penunjuk sekaliannya ialah ibu bagi kitab itu. Yakni ibu ni asal yang dipegangkan atasnya pada segala hukum. Saya baca dulu. Dan beberapa ayat yang lain lagi ialah ayat yang kesamaran, tidak dipahamkan maknanya. Maka ada pun orang-orang yang ada dalam hatinya cenderung daripada yang sebenar, maka menurut mereka itu akan barang yang kesamaran daripadanya, kerana menuntuti fitnah dan menuntuti tafsirnya, dan tidaklah mengetahui akan tafsirnya melainkan Allah dan segala yang kejap-kejap dan mahir-mahir pada ilmu. Berkata mereka itu, telah percaya kami dengannya tiap-tiap satu daripada ayat yang terang penunjuk, dan yang kesamaran itu ialah dari sisi Tuhan kami, dan tidak menerima pengejaran melainkan segala yang mempunyai akal, mempunyai peringatan. Ada dalam Quran ayat yang menerangkan. Okey, itu terjemah dia dekat situ. Mempunyai akal. Dia berhenti dekat akal tu. Peringatan tu bab lain. Terjemah dekat situ. Baik, kita tengok apa maksud yang boleh ambil faham pada terjemah. Sekali lalu kalau saya tanya tuan-tuan faham terjemah tu reti ke? Kan susah kan, dah baca terjemah pun bukan faham. Pasal level kita ni kalau mubtadi, memang kalau tu ada terjemah, kalau tengok ayat Quran sebiji-sebiji macam mana boleh faham tak? Tak ada terjemah boleh. Atau istilah ulama, kalau kita diberi ayat Quran tak boleh faham daripada ayat Quran tu sendiri, apa kefahaman yang boleh ditunjuk pada ayat Quran, maksudnya bukan level kita nak bahas dalil depan mata tak reti nak ambil faham, dah terjemah pun tak reti. Jadi bukan level kita lah nak minta dalil, mana dalil. Bagi dalil tak faham, depan mata dalil tak faham. Satu bab-bab macam ni memang sepatutnya orang yang eksklusif aja boleh bahas, tapi pasal sekarang ni semua orang nak bahas, itu masalah tu. Pula tu ada pula ustaz-ustaz, kadang mufti-mufti pun ada yang PhD saja, dia mewawarkan, dia kata agama ni bukan untuk eksklusif orang tertentu saja, bahkan orang awam pun boleh bahas agama.
Tu yang masuk parit ramai tu. Orang awam mana boleh bahas, tuan-tuan. Mesti khasnya beragama ada disiplin ketat. Bahkan hukum-hukum dunia pun bukan semua orang boleh bahas. Kalau kita sebut macam ni lah kan, pendawaian elektrik sudahlah. Kalau tuan-tuan bagi orang yang tak tahu ilmu tentang wiring ni, bukan wireman, tuan-tuan bagilah tengok dia repair ke apa, bagi wireman ni bukan repair alat, wireman ni pasang macam mana nak sistem wiring dalam masjid ni, bagi dia buat. Sebelum selesai dia buka je, dia mampus dulu. Pasal apa? Dia bukan ahli. Wire pun dia tak kenal ni. Kalau orang tengok dia kata, oh ni 3 phase. Dia tengok dia kenal. Yang ni dia tengok wire ni tak cukup ni, sepatutnya berapa mm. Oh dia tengok wire dia kenal lah. Itu profesional. Yang kawan ni nak jimat nak pasang aircon wire besar ni. Pasang tak terbakar boleh. Sikitlah saya sebut itu. Orang yang nak bahas dalil pun samalah. Quran pun tak boleh baca. Jawi pun saya tak pandai Jawi, tapi bila bahas apa-apa, mana dalil untuk bayang dia. Masyarakat kita ni punya mangkor cara berfikir, dia punya kaifiat berfikir, kaifiat ta'akul dia tu di luar dah daripada apa kita nak sebut dah tak faham sungguh, tak reti dah dalam bab macam ni. Muskil kita, dia tak reti tapi dia cuba juga nak masuk dalam tu, nak masuk ke bidang, nak bahas juga, sedangkan dia bukan ahli. Okay. Jadi kalau terjemah sekali lalu ayat Quran ni dengan kita dah baca tu, tengok dia kata apa. Kata dia, ialah Tuhan. Allah Ta'ala ni, ia tu kembali pada Allah. Allah lah, dialah Tuhan. Dialah Tuhan yang telah menurunkan ia Allah Ta'ala ni atas engkau. Maksud engkau tu Nabi Muhammad. Turunkan apa? Akan sebuah kitab. Dan kitab tu sedia fahamlah, Quran lah maksudnya. Setengah daripadanya, setengah dengan makna sebahagian. Sebahagian daripadanya, daripada kitab, daripada Quran ni, ada beberapa ayat yang terang-terang petunjuk sekaliannya. Perkataan terang-terang petunjuk sekaliannya, itulah dipanggil muhkamat dalam ayat Quran tu. Minhu ayatun muhkamatun. Diterjemahkan muhkamat tu ayat-ayat yang terang-terang penunjuk sekaliannya. Ayat yang terang penunjuk, maksudnya ayat yang makna dia jelas dan dipakai dengan makna asal. Itu maksud muhkamat. Cuma yang tu dia dah terjemah siap. Dan ayat muhkam ni ialah kata dia ayat muhkam. Jadi bubuh dalam kurungan. Apa tu? Ada satu kurungan. Ayat muhkam ni ialah ibu bagi kitab itu. Kitab tu apa? Quran. Apa maksud ibu? Dia teras. Maksudnya kata-kata ayat Quran ni muhkam. Macam mana pun ada certain place yang dia adalah muhkamat. Yang tu bunyi orang putih tu nyambil-nyambil ya. Ada several place, ada beberapa tempat yang memang boleh dikira pun. Ada ulama kita yang telah buat keluar siap-siap satu kitab khas untuk bahas mana dia mutasyabihat dalam Quran. Baik, jadi macam mana pun dalam Quran ni asalnya yang paling banyak adalah muhkam. Lepas tu masuk muhkam ni kata dia, yang kata dia ialah ibu kitab dengan mana asal yang dipegang ke atasnya pada segala hukum. Khasnya dalam bab ketuhanan. Antara ayat muhkam paling dasar faham ketuhanan, la ilaha illallah. Itu paling dasar sekali. Satu kitab yang risalah saya tulis itu, Zadul Murid tu, memang cerita asas sungguh lah nak faham bab ketuhanan. Pasal la ilaha illallah khasnya nak ambil tak mana? Ada dua kriteria besar bila kata tak adalah ilah melainkan Allah, Allah sajalah ilah, Allah sajalah bersifat ketuhanan. Maksudnya Allah saja yang dia takkan hajat pada sesuatu, yang semua makhluk mesti berhajat pada dia. Jadi nak faham macam mana yang mana muhkam ni? Muhkam ni itu nak faham Allah tak hajat pada sesuatu, tapi makhluk berhajat pada Allah Ta'ala. Itu muhkam. Antara makhluk tu, atau kita bicara konteks Ar-Rahman ala arsy istawa ni, arash makhluk. Allah zat Allah.
Zat Allah tak hajat pada arash. Clear? Arash yang hajat pada Allah. Siap? Jadi Allah buat arash bukan untuk Allah ambil manfaat di arash. Siap? Very clear. Itu muhkamnya. Itulah makna la ilaha illallah. Khasnya kalau kita nak bawa dalam pengabdian diri, aku sentiasa berhajat kepadamu, ya Allah, kalau engkau tak bagi ada aku tak ada. Engkau tak bagi hidup aku tak hidup. Kau tak bagi melihat aku tak melihat. Kau tak bagi mendengar aku tak mendengar aku. Kau tak bagi aku daya upaya, aku tak ada daya upaya. Ada kat aku ni bukan daya upaya aku, la quwata illa billah. Tak ada daya upaya aku melainkan dengan Engkau yang beri, ya Allah. Ahli tauhid tu. Itulah ahli tauhid. Jadi bila yang tu muhkam, itu ayat Quran alal arsh, ar-Rahman alal arsh. Kalau ada hadis-hadis apa pun seumpama ini yang sebut kata fis sama, di langit, apa benda yang kat langit tu? Ustaz atas kata Allah Ta'ala dia tak hajat pada sesuatu, takkan dia ambil manfaat dengan dia berada di langit, di arash. Subhanallah. Yang tu yang ayat Ar-Rahman alal arsy istawa ni akan jadi ayat mutasyabihat. Pasal apa? Pasal muhkam tu la ilaha illallah. Antara muhkam juga laisa kamitslihi syai'. Muhkam tu lam yakun lahu kufuwan ahada. Qul huwallahu ahada. Allah ni tak ada siapa serupa dengan dia. Tak mana tak serupa dengan dia. Nisbah tak berhajat pada sesuatu, tak ada siapa yang wani an kulli ma siwahu melainkan Allah saja. Selain pada Allah Ta'ala ni semua berhajat kepada Allah Ta'ala. Yang memang satu-satunya, the one and only, yang wani an kulli ma siwahu Allah. Siap? Muhkam. Jadi tentulah Allah ni nak banding dengan makhluk, tak ada satu pun nak boleh banding dengan Allah Ta'ala. Ada pelajaran dia situ nanti insyaAllah. Asas yang nak sebut, itulah antara ayat muhkam, teras nak pakai. Bila yang tu teras, bila ada ayat-ayat Quran yang menampakkan makna menyalahi asal ni, teras ni, muhkam ni, maka ayat tu mesti bukan itu maksud dia. Maksud apa? Terasnya dah ada. Takkan bertelagah antara ayat Quran satu sama lain. Satu ayat Quran kata Allah Ta'ala Ghani, la ilaha illallah, laisa kamitslihi syai'. Makhluk ni fakir. Tiba-tiba faham Allah pula macam fakir ke makhluk. Allah pula berhajat ke makhluk. Allah pula perlu tempat untuk dia ada. Allah ambil manfaat daripada arash yang dicipta. Kan dah sewil lah tu. Akidah apa yang kita belajar ni? Kefahaman apa yang kita ada dengan Allah Ta'ala ni? Kena rosak akidah tu. Bila rosak tu, mestilah pahaman yang mengubahkan makna asal yang kata Allah tak hajat pada sesuatu, maklumat tu mesti dibetulkan. Dan kalau ada ayat Quran sekalipun, ayat Quran itulah nama dia mutasyabih. Ayat Quran itulah atas nama istilah dia majazi. Sekali lalu nak sebut contoh muhkam, yang tu bahagian pertama, dan contoh muhkam. Baik. Dan ada lagi kata dia bahagian kedua ni, ada beberapa ayat yang lain daripada ayat muhkam ni, ada beberapa ayat lain lagi, ialah yang dipanggil ayat yang kesamaran. Kesamaran adalah terjemah yang asal dalam Quran, wa ukharu mutasyabihat. Mutasyabihat, mutasyabih. Ayat yang saya sebut dengan istilah Arab lagi, ayat majazi. Terjemah dalam bahasa Melayu, ayat kesamaran. Pasal apa dipanggil samar? Kerana makna yang nak diertikan tu tak jelas. Kalau pakai makna dia asli, dia akan menyebabkan rosaknya pahaman ayat yang muhkam tadi. Seolah-olah berlaku kontradaksi, berlaku pencanggahan. Istilah Arabnya berlaku ta'arud. Berlaku satu ayat kata Allah tak hajat, satu ayat lagi Allah Ta'ala duduk di arah. Apa benda ni? Mana satu betul? Apatah lagi ada ayatnya ni. Ada ayat kata di atas. Dia sebut ala. Wa ya'tihim min fawqihim.
di atas mereka. Ada ayat sebut atas saja. Ada ayat sebut amintum man fis sama. Ada sebut di langit. Ada ayat sebut alal arsh. Ada ayat sebut innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Dah bersama pula dah. Innallaha ma'as sabirin. Bersama orang sabar pula dah. Tadi duduk di arasy. Yang ni satu di langit, satu kata ke atas. Ada ayat lain pula wa huwa ma'akum. Dia bersama dengan kamu pula. Dah lain pula kamu pula. Boleh faham saya sebut apa? Ada ayat Quran sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata dekat pula dah. Lain susah tu. Jadi apa faham tu? Mesti ada makna dia, dan makna tu kesamaran dari sudut macam tu ke makna dia. Dia tak ada kepastian, kejituan. Mesti dipahamkan macam mana terjemahan asal, teks asal tu. Bila terjemah, makna asli dia tu akan membawa makna ni. Makna apa? Makna yang menyalahi prinsip ketuhanan. Apa dia? Istighna an kulli ma siwahu. Ghani tu, yang kata ilah ni tak hajat pada sesuatu. Habis-habis ada makna dekat, ada makna bersama, ada makna jauh, ada makna lebih dekat, ada makna bersama kamu, ada makna atas, ada makna langit, ada makna arasy, makna satu. Sedangkan semua ayat Quran boleh faham. Inilah istilah dalam bab ilmu bahasa, dia kata inilah mahal nizak ni, tempat duk kelahi ni sini ya. Satu tiba-tiba ada puak yang sesat tu, dia nak kata nak ambil satu ni ya. Banyak-banyak ayat Quran yang kata, ada yang kata dekat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat tengkuk kamu. Lebih dekat pada urat tengkuk pula lah. Ada hadis pula sebut yanzilu rabbuna fi sulusil lail ila sama'id dunya. Turunlah Tuhan kami pada 2/3 malam ke langit dunia. Dah duduk atas, turun pula. Pula tu tak ada hadis cerita naik pula. Tu duduk turun, atas turun, tu kat bumi. Nampak? Boleh? Faham? Kenapa yang puak sesat ni pi gedik-gedik pi ambil Allah Ta'ala? Kenapa? Kan banyak lagi ayat Quran tu. Semua ayat Quran belaka. Mana boleh ayat Quran beriman dengan sebahagian, kufur dengan sebahagian, kafir lah. Itu macam mana nak selesaikan ayat-ayat Quran ni yang kesamaran makna ni dengan usul yang Allah ni ilah dengan mana istighna an kulli ma siwahu muftakirun ilahi kullu ma adahu. Macam mana nak relate kan ayat Quran ni? Macam mana synchronize kan dia? Macam mana nak selesaikan ayat Quran ni? Yang ni lah puak-puak sesat tu tak cerita. Kita pun tak pergi mengaji. Tu lah masalah. Pula tu bila mengaji, orang mengajar tak mau dengar, tutup telinga, full stop. Tu masalah. Boleh? Satu yang saya kata, ya full stop, question mark. Persoalan tu. Bagi soalan mudahnya, di aras ke di langit? Jawab, salah satu. Macam mana Allah Ta'ala kata? Lah tahulah mana satu. Kalau kau kata aras, kau kufur dengan api sama. Kalau kau kata api sama, kufur dengan ala ars. Mana satu? Takkan apa? Ala samars. Gabung dua-dua ayat tu. Siapa dia ajar kaedah gitu? Ulama mana ajar prinsipnya tu? Itu baru dua. Kalau tu saya sebut kat 10 tadi tu. Macam mana nak faham? Apatah lagi baru ni diorang buat iklan, ada program nak buat online kan. Ada ustazah 4 orang ke 5 orang lah. Dia buat program apa? Di saat Tuhan turun ke langit 1/3 malam. Yang turut punya tajuk dia. Macam nak cerita version cerita Brahma dengan Krishna. Orang tak faham, tak ada sensitif apa, relax je, tak ada apa. Orang faham ni, apa buat tajuk macam tu? Tak ada tajuk lain lah ke? Kenapa pergi ambil ayat-ayat yang jadi masalah macam tu? Itu bab akidah tuan. Kalau saya sebut gini, kita bab akidah memang kena risau. Bahkan saya sebut gini, kalau saya cakap bukan cerita bab akidah, saya guna bahasa kasar sikit pun, orang kata apa ustaz ni tak ada cakap bahasa lembut sikit ke? Saya guna bahasa kasar, bahasa kampungan sikit pun orang marah dah.
Sepatutnya lagi marahlah kalau cerita bab akidah, benda yang salah dalam bab akidah, yang salah dia tu boleh bawa kufur. Boleh? Faham saya sebut? Kalau saya sebut dengan pepatah Melayu, saya sebut tadi apa? Ada orang yang bawa masalah, nama gelaran-gelaran macam ni, selebriti, tengok buat masalah ni, cerita ni lah, perkosa orang lah, apa tu, Allah. Memang tak tahulah sabit kesalahan lagi, bawa mahkamah apa. Tapi dah jadi macam seekor kerbau bawa lumpur, habis semua terbalik. Yang terbalik ni muka macam kami ni lah. Sehari orang nampak muka ustaz ni, takutlah jumpa ustaz. Sehari jadi macam kes tu pula. Orang pun jadi takut tengok muka kita. Tengok muka ustaz ni, jaga. Ustaz-ustaz ni semua kaki perempuan. Inilah seekor kerbau bawa lumpur, habis semua terbalik. Dengar, saya sebut kasar sikit. Dia bukan seekor kerbau bawa semua, buat lumpur semua terbalik. Dia babi yang bawa lumpur, habis semua terbalik. Saya sebut babi pun ada orang dah alert lah. Apa ustaz ni sebut babi? Babi biasalah, binatang je, tak ada masalah apa. Cuma dia mughalazah sikit. Tapi Allah atas arash, weh, kau cerita apa ni? Itu lagi babi 10 kali babi ke tak? Ayat tu. Tuan dengar, faham elok-elok saya cakap apa ni? Itu lagi besar babi dia. Kalau yang tu tuan-tuan tak rasa najis, saya tak tahulah tuan-tuan nak kata apa. Ada orang kadang-kadang pejabat-pejabat agama pun buat tak tahu je. Mula saya sebut pejabat agama lah kan. Pejabat agama ni tak tahu lah kan. Buat tak tahu je, menuhin je dengan babi. Tapi bila sebut je ni, ustaz ni cakap terlalu kasar. Yang kata Allah Ta'ala tu tak kasar pada dia mah. Saya nak sebut apa? Jadi orang yang faham salah ni bahaya tau. Itu yang saya kata, kalau kita sebut kasar, sebut babi untuk misal aja pun, bukan sebut hakiki tu. Kalau majazi tu, babi bawa lumpur habis semua terbalik. Misal aja tu. Yang tu pun dah dikata kasar. Ustaz ni tak boleh dibenarkan mengajar di Masjid Nur Salam dah. Siapa? Mencemarkan institusi ustaz. Pasal apa? Dia telah mencemarkan nama baik ustaz menggunakan bahasa-bahasa kasar. Pendakwah sepatutnya menggunakan bahasa yang lembut. Tu yang duk kata Allah Ta'ala tu tak apa. Tambah pula dia buat lembut pula macam ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala duk atas arash. Kita kena beriman Allah yang kata dia duk atas arash. Rasa macam relax, nyaman aja. Padahal gila punya sesat tu ayat tu. Baik. Jadi asal nak sebut, ada ayat Quran yang namanya terang, jelas makna dia, yang tu yang panggil muhkam. Ada yang lain tu, ada yang kesamaran atau istilah dalam ni disebut, itulah Arabic dia disebut dengan mutasyabihat. Sini dia terjemah sebagai yang kesamaran tidak dipahamkan maknanya. Itu mutasyabihat tu. Lagi masih tak habis kita terjemah ayat Quran tu. Mana adapun maka adapun orang-orang yang ada dalam hati-hatinya cenderung daripada yang sebenar. Wa fa'amal ladzina fi qulubihim zaighun. Kalau orang yang hati dia ada sifat menyeleweng, orang yang hati dia ni tak lurus untuk faham akidah yang betul ke Allah Ta'ala, dia ada cenderung untuk menyeleweng, apa jadi? Maka menurut mereka itu akan barang yang kesamaran daripadanya. Orang yang hati dia ada keraguan, ada masalah, tak jelas faham akidah, inilah kebanyakan orang awam kan? Pasal tak faham prinsip-prinsip ketuhanan. Apa akan jadi? Mereka akan menurut, dia akan ikut barang yang kesamaran daripadanya, daripada ayat Quran. Dia akan ikut yang kesamaran ni. Apa kesamaran tadi? Mutasyabihat. Dia akan ikut yang mutasyabihat tu. Dia bukan ikut ayat muhkam tadi. Dia bukan ikut la ilaha illallah. Dia bukan ikut laisa kamitslihi syai'. Dia bukan ikut qul huwallahu ahad. Allah lam yalid lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tak ambil ayat muhkam ni, tak pernah belajar pun. Dia kata senang je faham. Kata dia, apa dia? Allah Ta'ala senang, full stop. Dia akan ambil makna tu. Apatah lagi ustaz-ustaz yang duk ajar masjid, surau, keluar TV, YouTube, apa begitu ramai yang duk ajar macam tu. Kata dia ramai ustaz ni. Ni ustaz-ustaz ni, ustaz ni, ustaz ni. Selebriti pula tu.
Yang mufti pun ada, yang menteri pun ada yang cakap macam tu. Saya nak ragu apa lagi? Yang ni ustaz ni saya juga kenal, kata dia. Mak. Inilah punca-punca yang masalah ni. Saya kata ni lah babi bawa lumpur semua terbalik ni ya. Kat Sabah babi kan, tapi tak rasa pun Allah Ta'ala tu najis, bahkan bukan najis, kufur tak? Boleh jadi kufur. Berapa ramai orang jadi kufur sebab akidah tu. Jadi orang yang ada masalah dalam akidah ni, dia akan ikut yang mutasyabihat. Pasal apa? Kerana menututi fitnah. Ibtigha al-fitnah. Pasal apa? Memang dia orang ni saja. Dia akan jadi, pasal hati dah tak betul, dia akan cari yang senang, dia akan ikut yang fitnah. Dia akan ikut yang bermasalah. Dah saya buat misal. Yang ni ada Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala, kisah dalam Isra' Mi'raj. Ada Rasulullah waktu duduk berjalan daripada Masjidil Haram Masjidil Aqsa tu, ada tentara Rasulullah tengok kumpulan apa, dihidangkan di depan dia ada daging dalam periuk yang dah dimasak. Elok dah. Kalau boh bilah bahasa masak rendang. Yang ni daging satu lagi mentah, dalam mentah busuk berulat, lalat ngerengah datang nging. Dia tak pilih hak masak rendang tu, dia pilih hak ni, hak berulat ni. Kenapa ramai yang macam ni, yang macam ni? Rasulullah dah isyarat dalam peristiwa Isra' Mi'raj dah tu. Maksudnya umat dia ni, khasnya zaman kita tu, Rasulullah 1400 tahun dulu dia nampak dah tu mukjizat dia. Lah ni macam mana? Ramai yang ambil hak ulat tu, bukan nak ambil hak elok yang ulama dah susun satu-satu. Yang ni selamat akidah, tak jadi masalah. Dia pergi ambil hak kena orang ulat rengar tu, busuk, bangkai, bahkan najis. Enggak. Jadi dia akan ada orang yang memang dia akan cari pendapat tu. Pendapat yang ulama-ulama mutabar yang masyhur-masyhur, yang selamat akidah, yang tak ada masalah langsung, yang menyebabkan rasa bergantungan harap kita pada Allah Ta'ala, dia tak nak pakai. Dia nak pakai hak berulat tu. Saya disebabkan fahaman macam tu berulat. Pasal apa? Pasal dia bawa pada masalah dalam akidah. Kalau sudut politik lah saya buat misal sikit. Contoh macam mana? Dia tak nak ambil kerajaan yang stabil, dia nak ambil kerajaan yang stabil. Dia nak suka kerajaan yang suka kencing dulu tu. Contoh lah kan. Tak percaya kita tengok kod kena lah. Esok tak ada apa-apa, ada pilihan raya lagi. Kat sini kan kita kena pilihan raya, gerik kan. Tengoklah ada yang stabil tak stabil. Dalam ramai-ramai yang mengundi itu masih ada yang stabil. Tuan-tuan jangan tak tahu. Dengar elok saya cakap. Ada yang terang, istilahnya terang lagi bersuluh. Sama ada dapat menang tanpa bertanding ke, tak tahulah kan. Pasal kawasan ni kawasan zon hijau. Hijau. Tuan-tuan tak faham hijau tu lain. Hijau lah, tak ada Covid. Hijau dari sudut tak ada parti pembangkang tu, tak ada kan. Walaupun orang Melayu ramai, bubuh wakil Cina pun menang. Tuan-tuan tak faham sudah. Kan ada Ustazah Tan dulu kan, menang. Tak faham sudah apa saya sebut kan. Orang sini faham kot. Ustazah Tan yang orang panggil. Apa itu? Bayang orang Islam kita punya ramai kawasan ni, letak Ustazah Tan tu boleh mana? Entah nak apa, tak jangan sambung belakang tu. Saya sebut dengan misteri-misteri gitu je. Tak faham tu bukan orang gerik tu. Nak cerita apa ni? Ada orang yang masih cenderung dia benda tu pelik kau. Kita dah serik lah dulu dengan pening-pening macam tu kan. Jawi tak boleh, pengganas dikatakan sebagai pejuang kemerdekaan. Tak pening kan tuan-tuan? Pening saya tengok. Kalau saya nak ungkit satu-satu tu, lagi saya ceramah politik pula kan. Saya nak cerita apa? Ada orang yang masih bodoh, tak mengenai mana kaca dan permata di situ. Bab politik pun masalah. Akidah agak-agak macam mana? Lagi rumit, bab politik orang bahas juga kan. Siapa nak ajar tauhid betul-betul ni siapa? Jadi begitu ramai yang menututi fitnah dan menututi tafsirnya. Dia kalau boleh nak tafsir tak? Apa dia? Istawa atau mana apa? Kalau ikut kaedah kita ulama salaf atau ahli sunnah wal jamaah, apa makna istawa? Memang ada istawa, memang ada ala, tapi ala bukan makna atas dan pihak.
Pasal mana atas dan pihak ada bahas dia nanti insya-Allah. Mustahil pada Allah Taala. Pasal Allah bukan berpihak. Di atas dia punya mizan sepir dia laisa kamitsli syai. Allah bukan boleh buat misil dengan sesuatu. Ada pelajaran dia tu nak sebut. Asal saya nak kata ialah apa makna ala? Mesti bukan ala makna atas. Mesti istiwa bukan mana duduk dengan mana berada. Mesti bukan. Tapi ada orang yang nak juga. Istawa tu duduk bersemayam duduk macam mana? Duduk bersila lendik. Duduk bersila lendik macam mana? Dia tu juga. Macam ni Jadi Allah Taala duduk itu macam tu lah. Dan memang ada orang mengajar pun, misalnya ada hadis-hadis yang cerita Allah Taala turun di langit dunia tu, yanzilu rabbuna ila sulusil lail. Ada yang dia bangun naik atas mimbar tu, misalnya ada tangga, dia kata macam mana saya turun ni, macam itulah Allah Taala turun. Macam itulah Allah Taala turun. Tidak turun. Astagfirullah. Betul? Malaysia mungkin tak sampai tahap tu lagi kalau ada orang mengajar. Tapi kalau belah Endon, sewil dia lah, gila punya sewil. Betul? Sampai dia kata Allah Ta'ala Allahu Akbar tu besar macam mana? Allah ni terlalu besar. Kursi ni tempat letak kaki Allah Ta'ala. Selama je dia ajar akidahnya tu. Berapa ramai followers dia? Saya tak payah sebut nama. Kalau ikut saya sebut je. Tapi dia orang punya peraturan macam tu, tak usah sebut nama, saya tak sebut. Kalau ikut saya sebut. Saya dulu memang saya tak pernah takut apa pun. Tapi pasal dia orang kata sebut tu nanti jadi masalah macam-macam. Dakwah sana sini, masuk mahkamah lah. Saya sebut macam tu padan lah. Jadi ada orang yang memang nak cari tafsir dia. Apa makna istawa? Atas-atas Allah yang kata atas. Tu kan. Itu Allah Ta'ala turun macam mana? Kan dah. Nanti dulu lah aku kena semak dulu. Kena semak dulu akidah. Bayang tak? Padahal sepatutnya akidah dah mantap dah. Saya tak kaji lagi bab ni yang kata Allah Ta'ala turun macam mana. Bayang tak? Macam mana celaru tak celaru ni. Pasal dia nak ambil tafsir juga, nak ambil huraian juga maksud dia, yang menututi tafsirnya. Siap itu. Kemudian dan tidaklah mengetahui akan tafsirnya melainkan Allah. Sedangkan ayat mutasyabihat ni tak ada siapa yang mengetahui tafsir dia melainkan Allah. Ini pun tafsir ni terjemah sini. Kalau ikut asal bahasa Arab dia, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tiada siapa yang tahu takwil dia melainkan Allah Taala. Cuma takwil tu kot ada bahas dia juga nanti insya-Allah ke depan. Orang tak bisa dengar takwil tu apa benda. Dia bertikan takwil tu dengan makna tafsir. Tak ada siapa yang tahu tafsiran, pengertian ayat-ayat mutasyabihat ni melainkan Allah saja yang tahu. Itu satu. Lagi siapa lagi yang tahu? Dan juga segala orang yang kejap-kejap dan mahir-mahir pada ilmu. Dua ni saja ada. Sini memang ada pemasa ulama. Panjang umur jumpa nanti insya-Allah. Yang tu yang nanti ada istilah perjalanan salaf dan khalaf macam mana, yang sepatutnya dipaham. Yang kata tak ada siapa mengetahui dia melainkan Allah. Yang tu nanti ada qaid, ada kaedah. Ayat-ayat mutasyabihat ni jangan bubuh makna apa-apa. Baca je ayat Quran tu, serahkan makna dia pada Allah Taala. Apa makna dia? Apa makna istawa? Wallahu alam. Apa makna alal arsh? Wallahu alam. Kalau orang tanya alal arsh istawa tu mana apa? Bersemayam tu terjemah. Tak macam ni. Apa makna alal arsh? Ar-Rahman alal arsh istawa. Apa makna Ar-Rahman alal arsh istawa? Ar-Rahman alal arsh istawa. Apa makna Ar-Rahman alal arsh istawa? Ar-Rahman alal arsh istawa. Benda tu. Tilawatuha tafsiruha. Kita baca tu itulah tafsir dia. Terus saya terjemah. Bandingkan ni macam mana? Yasin. Apa makna Yasin? Yasin. Apa makna Yasin? Yasin. Apa makna Yasin? Yasin. Apa makna Yasin? Yasin. Jumpa nanti tempat tu, bahas tu. Boleh faham kan? Yasin kita faham. Macam itulah ayat-ayat mutasyabihat. Bukan terjemah kan? Yasin huruf ya dan huruf sin, kan? Tak betul. Apa Yasin? Yasin. Apa Yasin? Yasin. Benda ni Allah lagi tahu mana dia. Apa Yasin? Yasin.
Ar-Rahman ala arsy istawa. Apa makna dia? Ar-Rahman ala arsy istawa. Apa makna Ar-Rahman ala arsy istawa? Ar-Rahman ala arsy istawa lah. Amirruha kama ja'at. Bagi lalu macam mana dia datang. Baca je lah. Kalau tuan-tuan tak faham makna, misalnya saya sebut satu peribahasa Melayu, burung terbang dipipihkan lada. Apa makna dia? Burung terbang dipipihkan lada. Apa makna dia? Burung terbang dipipihkan lada. Dah tak kerti, sebut je lah balik. Apa makna burung terbang dipipihkan lada? Burung terbang dipipihkan lada. Itu pun berapa orang yang tak faham, yang faham tu kan? Air guruh bunyi di langit, air tempayan. Guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Apa makna? Tak faham lah, tak faham lah. Apa makna dia? Guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Tak faham lah, tak faham kan? Guruh di langit, air tempayan dicurahkan. Itulah mutasyabihat nama dia. Boleh hurai, tapi bukan maksud dia air curah. Bukan maksud dia macam tu. Dia ada isyarat yang mesti dipaham. Bukan terjemah word by word. Ada bahasa dia itu, cuma saya dah sebut. Dah tak erti macam mana, dah tak faham macam mana, ya Allah saja yang faham. Kalau memang tahap dia Allah saja yang faham, baca je Al-Quran tu, terjemah pun tidak. Tu yang istilahnya tafsiruha tilawatuha. Tilawatuha tafsiruha. Baca dia adalah huraian nama dia. Bahasa lain apa dia? Amirruha kama ja'as. Lalukan saja macam mana dia datang. Alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Baca lagi sekali. Apa makna alif lam mim? Baca lagi sekali. Tambah yang Tok Bomo selalu jampi tu. Apa dia? Kaf ha ya ain sad. Apa makna dia? Kaf ha ya ain sad. Apa makna dia? Baca lagi sekali. Bukan huruf kaf, huruf ya, huruf ha, huruf ya, huruf ain, huruf sad. No. Dia bukan cerita huruf. Tak tahu cara tak tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah je tahu makna dia. Wallahu alam. Ini dipanggil tafwid. Serah makna pada Allah Taala. Baca je Al-Quran tu. Terjemah pun tak. Terjemah pun tak. Ni yang ni dipanggil perjalanan salaf. Inilah salafus soleh. Macam mana pun ada juga yang hurai. Ada. Pasal apa? Tak ada siapa yang tahu huraian itu melainkan Allah dan orang-orang yang kejap-kejap dan mahir-mahir pada ilmu. Sini yang ada bahas atau ulama yang kata yang ni ataf. Jadi ada perjalanan khalaf yang mereka bukan ertikan dengan makna terjemahan, tapi diertikan dengan apa maksud yang dikenaki daripada ayat mutasyabihat. Apa makna alal arsh istawa? Istawa mana mentadbir, memerintah. Clear. Tak ada masalah pun. Duduk dan berada masalah. Yang tu pada pelajaran ni jumpa akan datang. Jadi kalau yang bagi huraian dengan makna yang sepatutnya, yang tak bercanggah langsung dengan ayat muhkam la ilaha illallah, tak bercanggah langsung dengan ayat muhkam laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tak bercanggah langsung ayat muhkam qul huwallahu ahad inna ilahakum lawahid, tak bercanggah langsung hak tu. Allah mentadbir arasy. Istawa mana apa? Memerintah arasy, mentadbir arasy. Allah wa huwa rabbul arsh, dialah rabbul arsh, rabbul arsyil azim. Ayat Quran pun ada yang cerita macam tu. Itulah huraian istawa alal arsh dengan mana rabbul arsh. Bukan Allah Ta'ala duduk di arasy dengan mana mentadbir arasy. Ada ayat Quran lain sebut macam tu. Itulah maksud dia, tak bercanggah dalam bab ketuhanan. Jalan. Yang tu adalah kaedah ulama khalaf, istilah. Jumpa nanti di sebelum tu. Dan orang yang ada ilmu macam ni dan seluruh orang yang beriman dengan ayat mutasyabihat dengan prinsip sama ada serah makna daripada Allah Ta'ala ataupun tafsirkan kepada makna yang selayaknya, yang tidak akan mencederakan makna ketuhanan dan membawa makna yang mustahil dan tak sepatutnya pada Allah Ta'ala. Dia buat apa? Orang yang ada ilmu, pahir dan pakar dan kejat dalam ilmu ni, dia akan kata apa?
telah percaya kami dengan dia, amanna bihi, kami beriman dengan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tetap ayat Quran, muhkam ayat Quran, mutasyabihat ayat Quran. Dan ayat Quran kami beriman semua. Kami tak bezakan sebahagian daripada ayat Quran dengan sebahagian yang lain. Lepas tu tiap-tiap daripada ayat percaya dengan dia, tiap-tiap daripada ayat yang terang petunjuk dan yang kesamaran itu ialah dari sisi Tuhan kami. Ayat muhkam ke, ayat mutasyabihat ke, semua daripada Allah Ta'ala. Orang beriman memang cakapnya ni. Jadi kita nisbah beriman ayat muhkam mutasyabihat, alhamdulillah. Habis-habis tak erti, prinsip paling senang, dia mesti ada makna. Makna dia macam mana? Wallahu alam. Orang tanya macam mana, baca balik ayat Quran tu, tak terjemah pun. Itu memang jalan paling selamat. Ada jumpa nanti. Kitab pun rajin fitrah ni. Kalau agak-agak tak faham, tunggu kita mengaji. Tapi sebulan sekali kan? Pastikan hadir diri. Itu je sikit nasihat gitu. Kalau sekali dengar rasa dah champion macam profesional, atau pulang lah kat tuan-tuan. Jadi orang beriman dia kata semua ni adalah daripada Allah Ta'ala belaka. Jadi apa disiplin nak faham dia, tu yang kalau tak kena gaya akan bermasalah. Tu yang tujuan kita baca kitab ni. Pengarang ni pun ditulis pasal ada pahaman-pahaman karut, kata dia, yang didapati dalam menyelesaikan kes-kes ayat Quran, khasnya ayat mutasyabihat ni. Yes. Kemudian sedikit peringatan daripada hujung ayat Quran tu, Allah Ta'ala kata wa ma yazdakaru illa ulul albab. Dia buat dash tu. Dash apa? Not, dia bagi titik-titik tu apa dia? Tidaklah menerima pengajaran melainkan segala yang mempunyai akal. Orang ada akal sempurna saja yang boleh memahami apa yang memang dengan tepatnya kaedah nak memaham muhkamat dan mutasyabihat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita orang jadi orang berakal, jangan jadi orang sesat, jangan jadi orang yang salah memahamkan ni. Atau khas kata sebut nama kumpulan sesat ni apa? Sesiapa yang memahamkan istiwa tu dengan mana atas dan berada, dengan mana duduk bersila, ni bertobatlah elok-elok. Jangan sama sekali berpegang dengan mana-mana yang bercanggah dengan usul pahaman kita lah akidah la ilaha illallah lam yakul lahu kufuwan ahad. Keluarlah daripada akidah yang salah ni kepada ajaran yang sepatutnya. Paling mudah macam mana? Di ayat mutasyabihat ada makna dia. Apa makna dia? Wallahu a'lam. Baik. Kemudian dia sebut peringatan. Kita sambung nanti ayat tu. Soalan kalau ada sekitar itu. Soalan bertanyakan kenapa nama Imam Ibn Taymiyah ni begitu sensitif di Malaysia. Bukan saja di Malaysia, di dunia. Penyataan tu betul. Soalan bertanya mengenai nama Imam Ibn Taymiyah, kenapa begitu sensitif? Begitu sensitif kerana antara pahaman-pahaman yang membawa, yang menghuraikan, mentafsirkan kesamaran, yang membawa kesamaran pada ayat-ayat mutasyabihat ni adalah nama tu. Dan mereka menyandarkan kepada Imam Ibn Taymiyah, apatah lagi ada nama Imam kat depan. Ada pula gelaran Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ada nama Syekhul Islam. Jadi seolah-olah bolehlah dijadikan sadaran kukuh untuk memakai pahaman dia yang mengerti ke mana duduk dengan berada tu, untuk memahamkan kepada ayat-ayat mutasyabihat. Satu jadi masalah. Satu ulama-ulama kita di atas kata ada pahaman bermasalah macam ni, satu nama tu pun tak dimasyhur dan dipopularkan dalam masyarakat kita, pasal takut orang pergi jenguk tengok. Dalam tak bagi dengar tu pun ramai orang pergi ambil, duk sebar kan. Tu masalah. Satu kenapa dia sensitif. Allah. Saya rasa saya jawab macam tu saja. Lain kalau ada. Wallahu a'lam. Hanya umur nanti kita sambung. Dia nak cerita mengenai ada pahaman yang mengatakan, saya sebutlah sekali lalu tadi,
Tapi di sebelah baca kita akan jumpa akan datang yang mereka ni pahaman terbalik. Yang kita punya pahaman ikut jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, ada kata muhkam mutasyabih dalam Quran, ada yang faham terbalik. Kata apa? Quran semua muhkam, ada yang kata Quran ni semua mutasyabihat. Baca kemudianlah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.